Saya kata kalau Al-Khamenei mengatakan begini, dia kafir. Tapi adakah kita mengkafirkan setiap individu orang yang mengaku dia Syiah? No. Setiap individu kita tunggu dulu. Sebab kadang-kadang ada Syiah di Malaysia ni, macam saya sebut, Syiah di Malaysia tajam, Syiah jadi-jadian, dia pun bukan tahu apa-apa ni, ikut lah. Tapi bila kita cerita tu dia kata, oh Ustaz, saya tak tahu sebelum ni. Ya, bila, contohlah kita belajar hadis kan. Bila orang kata kat dia kata isteri dia datang ngadu, dia kata, Ustaz, suami saya dia mula jinak-jinak dengan Syiah. Dia tanya pasal apa? Sebab orang Syiah hanya dijumpa, dia kata macam mana Abu Hurairah 3 tahun sebelum Nabi wafat dia masuk Islam, tapi dia riwayat hadis benda banyak. Dia tak tahu, dia kata Syiah kata benda ni tak logik. Dia terima lah. Tapi bila kita cerita kat dia, Abu Hurairah ni hidup berapa lama selepas Nabi wafat, cerita je, oh dia kata, oh saya tahu ni, saya faham lah. Kadang-kadang orang ni tuan-tuan, dia tak faham. Bila kita cerita baru dia faham. Kadang-kadang orang zaman sekarang ni tuan-tuan dan puan, bukan zaman dulu lagi dah. Ya, terutama kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, kalau PMR sekarang ni, siapa ambil bahasa Arab, dia bukan perlu tulis dalam bahasa Arab, dia tulis dalam bahasa Melayu. Jawapan dalam bahasa Melayu tulis Jawi. Punya pelik, ambil bahasa apa? Bahasa Arab. Kita tengok tak logiknya. Tapi macam tu kan. Dan sekarang ni ayat-ayat berkenaan sensitif, berkenaan dengan hudud tak ada dah di sekolah. Sekarang ni mungkin dah tak apa. Bila kita dengar, bila kita sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatl tadi, kita tahu ini dalam Quran. Mungkin 10 tahun lagi budak-budak yang sekarang ni besar, kalau dia tak mengaji tempat lain, dia berpandukan pada pengajian di sekolah, mungkin bila kita sebut berkenaan dengan hukum-hukum hudud ni, dia kata ada apa hukum ni dalam Islam? Dia tak tahu. Kita kena tanggungjawab, kita kena bagi tahu dia. Saya sendiri tuan-tuan dan puan-puan, masa saya mengaji dulu, bukanlah sekarang saya tahu banyak tentang Islam pun, tapi dulu lagi teruk tuan. Salah satu perkara yang menyedarkan saya, bila saya bincang dengan seorang kawan saya yang bukan Islam, dia cerita beberapa perkara berkenaan dengan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Saya balik dengan tak ada tidur. Kata, dia ni kafir tapi tahu lebih banyak tentang Quran daripada aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita menghukum orang ni, kita kena hati-hati. Okey, yang keempat, yang saya rasa juga penting, perlu mencari sebab timbulnya gejala murtad dan gejala tuduhan kafir. Untuk kita elak perkara ini, kita kena mencari sebab timbulnya gejala murtad. Satu, tuan-tuan dan puan-puan, pemikiran ini mesti juga diperangi dengan pemikiran. Pemikiran tak boleh diperangi dengan kita memadamkan pemikiran itu dengan kita menutup suara dia, tak boleh. Tutup suara lagi dia galak. Lagi orang lain pun nak ambil tahu. Pemikiran ini mesti diperangi dengan pemikiran itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita ni ada yang nak balik semua dengan kita tahu sebesar berkenaan sanad dan matan ini, proses penapisan maklumat dalam Islam itu begitu hebat. Kita kena bagi tahu pada orang. Sebab kadang-kadang orang tak faham ni. Dia rasa pemikiran Islam liberal dia hebat. Okay. Sebenarnya pemikiran yang dibawa oleh Islam berpandukan pada Quran dan Sunnah sangat hebat. Kadang-kadang orang tak tahu. Tanggungjawab kita untuk menyampaikan. Okay. Setakat mana yang kita boleh. Okay. Itu pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mengkafirkan orang Islam ni kadang-kadang, dia tu kuat agama, semangat agama dia kuat. Semangat agama, kebanyakannya, saya berani berkata, kebanyakannya semangat agama dia kuat. Yang mengkafirkan orang Islam yang lain, semangat agama dia bagus. Cuma kadang-kadang dia tak puas hati sebab dia tengok gejala murtad dalam masyarakat begitu meluas. Lalu dia pakai borong lah. Terutama sekarang ni dengan Islam liberal, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang pelik-pelik berkenaan dengan Islam ini. Yang kedua ni, kadang-kadang sebahagian ulama begitu toleransi terhadap golongan orang kafir. Jadi pemuda-pemuda yang dia semangat dengan Islam ni, dia tak puas hati. Dan juga kadang-kadang adanya tekanan pihak pemerintah atau pihak-pihak lain terhadap orang yang membawa Quran dan Sunnah ini. Adanya tekanan. Kadang-kadang suara mereka tak keluar, orang tak faham Islam. Dia kena berpandukan pada Quran dan Sunnah. Ini juga merupakan salah satu kejadian. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya masa di MCKK dulu,
Kali pertama orang sebut kepada saya berkenaan dengan hadis, menutup hati saya pada hadis. Orang yang cerita berkenaan dengan hadis itu pada saya, dia kata Imam Bukhari untuk memastikan hadis itu sahih, dia baca hadis itu di depan air yang sedang mengalir. Bila hadis air itu berhenti, hadis itu sahih. Saya masa itu umur 18, 19. Saya kata apa ni menggarut ni Islam. Kita kata Islam lah, sebab kita pandang dia ustaz. Kan? Tapi bila kita belajar sedikit berkenaan dengan hadis, proses yang dilalui oleh Imam Bukhari begitu hebat, begitu teliti, baru kita yakin. Tapi kalau dengar cerita dia, sampai sekarang tak yakin. Sebab itu idea-idea berkenaan dengan Islam berpandangan Quran dan Sunnah ni kita kena kembangkan. Tapi kadang-kadang ada pihak kita nak kembangkan tapi dia lawan. Kalau di sekolah nak buat, benar Guru Ustaz. Jadi buat kursus solat cara Nabi ya. Kita membuatlah untuk cikgu-cikgu orang Sabtu apa semua. Ada pula dia tu ustaz, kita guru bahasa Inggeris je. Kan? Apa dengar Ustaz Wahabi. Kita nak ceritakan berkenaan dengan Quran dan Sunnah. Berkenaan dengan nas yang tepat. Tapi ada tuduhan macam-macam. Lepas tu bila kita pula ceritakan berkenaan dengan Islam ni, kita cakap berpandukan kepada nas yang tepat. Dia mai kat kita, dia kata enter punya hal lah, dia kata. Punca ni enter punya punca, dia kata. Sekarang ni anda bila sebut berkenaan dengan agama apa-apa, cikgu lain semua tak ada. Mana sandaran? Ya ustaz dia kata kat kita macam tu. Saya kata patutnya enter kata alhamdulillah. Orang nak sandaran. Orang nak tahu ambil daripada mana. Dan kalau kita tak tahu, kita tak buat minggu depan aku jawab lah. Ha. Tapi dia marah lah. Dia kata enter dari pasal dia kata. Ha, dia pening ni anak dia kata. Dan yang terakhir, bila kita sebut benda ni tuan-tuan dan puan-puan, saya yang Zaid ini nak ingatkan juga, kita ni perlu tarbiyah berkenaan dengan Quran dan Sunnah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kumpulan-kumpulan tuan-tuan dan puan-puan yang tuan-tuan nak ajak sama-sama kawan-kawan tuan-tuan untuk mengikut agama, ikut Quran, ikut Sunnah, menaikkan semangat untuk semua ni berjuang untuk Islam ini, pentingkanlah bab tarbiyah. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan dalam kumpulan kita itu, kita berbincangkan berkenaan dengan organisasi ni panjang 3 jam. Berbincang bab akidah 3 minit. Akhirnya ahli-ahli dalam organisasi kita tak faham berkenaan dengan akidah Islam yang sebenarnya. Biar kita luangkan masa lebih. Kadang-kadang orang dia semangat, dia kata, apa ustaz, kita ni merdeka 50 tahun lebih dah. Dia cakap bab akidah tak habis lagi kan? Sepatutnya kita kena pandang, kita merdeka 50 tahun lebih, bab akidah pun tak habis-habis lagi kita, masalah kita ni. Dan bab akidah tak habis ni dah menyebabkan salah satu punca orang tolak. Sebab bila akidah tak kental, orang sebut ayat Quran dan Surah ni benda ni datang dalam Quran ni. Dia kata apa ni, tak sesuai dengan zaman sekarang. Tapi kalau akidah dia mantap tuan-tuan dan puan-puan, dia terima, akidah dia betul. Bila kita sebut dia benda ni ada dalam Quran ni, sami'na wa ata'na. Benda ni ada dalam hadis yang sahih ni, sami'na wa ata'na. Hak lain aku tentang. Tapi kalau benda tu ada dalam Quran, ada dalam hadis, surrender. Benda tu kata-kata manusia, pendapat manusia, aku tentang. Aku balas, debat. Tapi kalau kamu bawa betul benda tu datang dalam Quran dan Sunnah, surrender. Walaupun akal aku tidak boleh menjangkau hikmah perkara itu, tapi datang betul daripada Quran dan Sunnah, aku terima. Kita nak mantapkan akidah kita yang taat ini dan semua kawan-kawan kita, masyarakat kita